bertemu lagi pada sesi video kali ini. Pada siri yang lepas, pada siri yang kedua, Ustaz telah menjelaskan tentang dosa besar yang mesti dihindari, iaitu menghina dan menderhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, menipu dan berbohong. Dan yang ketiga, mencuri dan merompak. Jadi pada video kali ini, Ustaz akan menjelaskan yang keempat, iaitu riba, makan harta anak yatim, mengumpat dan memfitnah, lari dari medan perang. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang keempat, iaitu riba, iaitu dosa besar yang mesti dihindari, iaitu riba. Yang pertama, apa dia maksud riba? Okey, pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang, pertukaran makanan sejenis, termasuk juga mata wang, itu yang masuk riba. Pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman ataupun dalam hutang ataupun pertukaran makanan sejenis, termasuk juga mata wang, itu masuk riba. Contohnya, kalau kawan tu pinjam 100, patutnya kita bayar 100, tapi kawan tu minta advance, minta pertambahan 150. Jadi 100 tadi dah kira bayar balik dah, tapi 50 tu itu yang dikatakan riba ataupun pertambahan. Okey. Seterusnya, jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada dua. Yang pertama disebut riba ul-fadli. Riba ul-fadli. Okey, maksud dia pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama sepertinya. Macam tadi lah, duit pinjam 100, patutnya bayar 100, tapi duit tu boleh ada advance pula 150. Jadi 50 tu dikira sebagai riba. 100 dah bayar, 50 tu dikira tambahan ataupun riba. Kemudian riba yang kedua disebut riba nasi'ah. Iaitu pertambahan yang diperoleh kerana menangguhkan tempoh bayaran. Sepatutnya contoh, Ahmad berhutang dengan Abu, dan Abu memberi tempoh dalam masa sebulan untuk melunaskan hutangnya, tapi oleh kerana si Ahmad tidak dapat membayar mengikut tempoh yang ditetapkan, jadi si Abu telah mengenakan bayaran tambahan disebabkan tempoh masa yang sepatutnya Ahmad bayar tidak ditepati. Jadi mungkin daripada 100 boleh menjadi 200, ataupun lebih daripada itu. Itu jenis-jenis riba. Kemudian yang seterusnya, hikmah pengharaman riba. Kenapa diharamkan riba ini? Kerana dia merupakan satu bentuk kezaliman, untuk membenteras kezaliman. Jadi memang riba ni satu bentuk kezaliman lah. Jadi tujuan diharamkan riba ni untuk membenteraskan kezaliman dan penindasan sesama manusia. Macam tadi, si Ahmad tadi kena tindas lah dengan Abu. Patutnya pinjam 100, patut bayar 100 lah. Tapi oleh kerana ada sebab, iaitu menangguhkan bayaran dia ataupun dia tidak mampu bayar pada waktu yang ditetapkan, dia terpaksa extend masa ataupun melanjutkan tempoh masanya. Jadi dia kena bayar lebih. Maknanya itu satu bentuk kezaliman lah. Okey. Yang keduanya, hikmah, iaitu mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat. Maknanya sama-sama kaya, sama-sama menikmati kesenangan kesenangan hidup. Tidaklah yang kaya tetap kaya, yang miskin miskin kena tindas lagi. Okey, yang ketiga, menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia. Menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia. Dan seterusnya, mencegah sifat pentingkan diri tanpa mempedulikan orang lain. Ini antara hikmah pengharaman riba. Okey, benteras kezaliman, boleh ingatlah, benteras kezaliman, wujudkan kestabilan ekonomi, semangat tolong menolong, kemudian cegah pentingkan diri. Bolehlah pelajar-pelajar buatlah akronim-akronim yang boleh pelajar-pelajar ingat. Kalau keluar soalan, jelaskan ataupun terangkan hikmah pengharaman riba, iaitu membenteras kezaliman, ataupun mengelakkan penindasan, ataupun mewujudkan kestabilan ekonomi. Stabil, ingat stabil, ingat zalim, stabil,
zalim, stabil, patut tolong menolong, kemudian pentingkan diri. Ingat kata-kata kunci ni. Jadi bila dah keluarlah soalan ini tadi, mana tahu keluar soalan jelaskan pengharaman riba, jadi boleh ulang ayat tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kita seterusnya pergi kepada subtopik yang kelima, iaitu dosa besar yang mesti dihindari. Yang kelima iaitu makan harta anak yatim. Okey, kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan anak yatim. Jadi beberapa istilah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab terdapat istilah khusus yang menamakan anak yatim. Dari sudut bahasa membawa maksud tunggal. Yatim tu maksudnya tunggal. Pada manusia, Ibnu As-Sikit menyatakan al-yatim pada manusia adalah mereka yang kehilangan bapa, manakala pada binatang pula adalah kehilangan ibu. Mana itu daripada ulama lah. Ibnu As-Sikit Ibnu As-Sikit menyatakan al-yatim itu yang kehilangan. Kalau manusia kehilangan bapa, tapi kalau bagi binatang yang kehilangan ibu. Tidak dipanggil seseorang yang kehilangan ibu dengan al-yatim. Pendapat ulama lain pula mengatakan al-yatim adalah kematian ayah. Kemudian al-ajiyu bagi kematian ibu, manakala al-latim dengan huruf ta, al-latim iaitu yang kematian kedua-duanya. Bagi kamus dewan pula, edisi menurut kamus dewan edisi yang keempat, yatim membawa maksud anak yang kematian ibu atau bapanya. Sekiranya seorang anak itu kematian ibu dan ayahnya, ia dinamakan sebagai yatim piatu. Pada menurut syarak, menurut Islam, anak yatim itu adalah yang kematian bapa dan belum mencapai umur balik. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, la yutma ba'dah tilamin, tidak ada keyatiman setelah balik. Ini hadis riwayat Abu Daud yang dinilai sahih oleh Albani, dan hadis di atas menjelaskan kepada kita bahawa yang dinamakan anak yatim itu ialah mereka yang kehilangan kematian bapa sebelum umur balik. Itu perbahasan tentang anak yatim lah. Maknanya anak yatim kalau menurut Islamnya yang kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur balik. Kemudian harta anak yatim ialah harta yang diperolehi melalui pusaka, wasiat dan hadiah. Tanggungjawab waris atau penjaga terhadap anak yatim dan hartanya. Okey, yang pertama sekali, menjaga dan memelihara mereka seperti anak sendiri. Kena jagalah mereka. Manakala lagi-lagi mereka ni yang belum balik lah. Jaga dan memelihara mereka seperti anak sendiri. Kalau anak tu dah balik, dah dewasa, tidak dinamakan yatim lah. Tidak dinamakan anak yatim kerana mereka dah boleh menguruskan diri sendiri. Ni menjaga dan memelihara mereka seperti anak sendiri. Maksudnya kalau mereka tu memang anak yang belum balik lah, di bawah umur. Okey, menjaga dan mengurus harta mereka dengan baik hingga mereka balik. Maknanya seseorang anak yang kematian kematian ayah, kematian bapa, yang meninggalkan harta kepada anak tersebut. Jadi sebagai waris hendaklah jaga dan mengurus harta anak tersebut sehingga mereka balik, sehingga anak tersebut boleh menguruskan harta tersebut. Kemudian menyerahkan semula harta mereka setelah dia mampu mengurus sendiri hartanya. Jadi kalau anak-anak tu dah boleh menguruskan diri sendiri, jadi sebagai waris hendaklah menyerahkan semula harta yang diuruskan oleh pihak waris tadi. Okey. Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim. Kenapa? Kita dilarang makan harta anak yatim kerana anak tersebut akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa. Maknanya daripada kecil, maknanya
kalau kanak-kanak tu belum balik lagi, kita dah makan ataupun waris tadi tu makan harta hak milik anak ataupun anak yatim tersebut, maka bila dewasa nanti anak tersebut adalah kesorangan, tidak ada pula punca pendapatan untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada hidup terbiar dan melarat. Bila dah hilang punca pendapatan, lepas tu hidup kesorangan, mulalah hidup terbiar dan melarat. Ada yang dijumpa bawah jambatan, makan sisa-sisa makanan di tempat pembuangan sampah. Kasihan mereka. Okey, elak daripada berlaku pergaduhan dan terputus silaturahim. Ini boleh juga tercetus pergaduhan bila anak dewasa tersebut dah mula nak tuntut harta, jadi berlakunya pergaduhan dengan pihak waris yang menjaga anak yatim tersebut masa kecil, tapi waris tersebut telah salah gunakan harta tersebut dan akhirnya satu masa nanti melibatkan pergaduhan dan menyebabkan terputusnya silaturahim. Okey, dan seterusnya ini merupakan satu bentuk pencabulan, mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka. Jadi elakkan sebagai waris kepada ataupun orang yang berhak menjaga anak yatim, hendaklah memastikan bahawa tidak menyalahgunakan harta anak tersebut. Dan seterusnya yang keenam, iaitu subtopik yang keenam, lari medan perang. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perang jihad? Perang jihad iaitu peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam. Peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam. Okey, keadaan yang mewajibkan umat Islam menyertai perang jihad. Apakah keadaan yang mewajibkan umat Islam menyertai perang jihad? Iaitu apabila kesucian agama Islam dihina dan dicabul. Bila berlaku sedemikian sebagai umat Islam, maknanya sebagai individu Muslim, hendaklah yang lelaki lah terutamanya, hendaklah menyertai perang jihad. Wajib menyertai perang jihad. Yang kedua, apabila pemimpin mengisytiharkan perang. Apabila pemimpin mengisytiharkan perang, jadi sebagai umat Islam yang bertanggungjawab mempertahankan agama dan juga negara, kena menyertai perang jihad ini. Dan akibat lari daripada medan perang, apa akan terkena, apa yang dikenakan ataupun hukuman lah, ataupun akibat lari daripada medan perang, yang pertama sekali dipandang hina oleh masyarakat, dipandang hina oleh masyarakat. Yang kedua, balasan neraka di akhirat. Yang ketiga, umat Islam akan ditindas. Kemudian yang keempat, boleh merendahkan martabat agama dan umat Islam serta memberi peluang musuh menghancurkan Islam. Ini adalah akibat ataupun kesan seseorang tu lari daripada medan peperangan. Okey, seterusnya kita pergi ke subtopik yang terakhir ataupun dosa besar yang mesti dihindari, yang ketujuh, iaitu mengumpat dan juga memfitnah. Okey, kita tengok dulu maksud mengumpat. Apa yang dimaksudkan dengan mengumpat? Yang mengumpat iaitu mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di hadapannya. Kalau disamakan zaman sekarang ni, mengumpat dengan samalah macam membawang, membawang samalah mengumpat, iaitu mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya. Seronok kita bercerita tentang keburukan seseorang tu, dan kalau kita ceritakan di depannya, boleh menimbulkan kemarahannya. Itu maksud mengumpat. Bagi memfitnah pula, okey, memfitnah pula iaitu melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. Kita tuduhlah seseorang tu tanpa ada bukti. Ini maksud memfitnah. Okey, sebab dan ataupun faktor seseorang itu mengumpat dan memfitnah. Sebab apa? Sebab ingin melihat orang lain menderita. Seronok tengok orang tu ditimpa kesusahan disebabkan dengan fitnah yang dibuat ke atasnya.
macam-macam cerita yang direka untuk memburukkan orang yang kena fitnah tu. Okey, yang kedua, takut persaingan hidup. Contoh kalau peniaga, peniaga buka kedai, masing-masing jual makanan, pelanggan asyik datang kedai dia, yang kedai sebelah tu tak ada siapa yang nak datang, ada pergi santaunya kawan tu, sihat kawan tu. Akhirnya daripada maju terus tutup. Maknanya dia takut kedai dia tu tak ada orang pandang, dan dia tak nakkan persaingan kedai sebelah tu. Dia takut, maknanya dia tidak percaya kepada rezeki Allah kan. Kalau dia percaya rezeki Allah ataupun dia ingat Allah pemberi rezeki, insya-Allah maknanya dia tidak akan melakukan sedemikian. Okey, di fitnahnya kedai tu ada bela toyo lah apalah. Okey, bagi yang ketiga, tidak mahu mengakui kelebihan orang lain. Maknanya dia rasa dia rasa dia lebih hebat, lebih baik. Dia tak nak mengaku kelebihan orang lain. Kalau orang cerita kelebihan orang lain, dia tak nak terima. Okey, ada perasaan iri hati, hasad, dengki terhadap kelebihan orang lain. Maknanya dia dengki dengan apa yang ada pada orang lain. Okey, yang seterusnya iaitu suka bermegah dan bangga dengan kelebihan diri sendiri. Ini antara sebab dan faktor seseorang itu mengumpat dan memfitnah. Okey, seterusnya, sebab mengumpat dan memfitnah dilarang dalam Islam. Di dalam buku teks, buku surat 94, kamu boleh rujuk ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Jadi orang yang mengumpat ni, maknanya seolah-olah masa dia mengumpat tu, dia telah memamah daging mayat saudaranya sendiri. Na'udzubillah lah. Jadi kita cubalah sedaya upaya mengelak daripada mengumpat, apatah lagi memfitnah orang lain. Okey, sebab mengumpat dan memfitnah dilarang Islam. Pertama, boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Yang kedua, mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Macam tadi lah, kita di belakang dia kita cerita keburukan si dia tu, dan apabila dia tahu, maka berlakulah pergaduhan dan permusuhan dan timbulah dendam. Bila dendam ni silap-silap boleh membawa kepada pembunuhan. Okey, menyebabkan perpecahan umat Islam. Bila itu, kalau seorang dua yang mengumpat berlaku perpecahan macam tu, tapi kalau dah ramai, satu kes, dua kes, jadi melibatkan ramai dan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang keempat, boleh menjatuhkan maruah umat Islam itu sendiri. Bergaduh sesama umat Islam. Jadi ini perkara yang tidak baguslah yang berlaku dalam agama kita, agama Islam. Itu boleh menimbulkan sikap berdendam sesama Islam. Jadi inilah sebab-sebab mengumpat dan memfitnah dilarang, kerana boleh mengundang perkara-perkara tersebut. Jadi pelajar boleh ingatlah kata-kata kunci ini. Yang pertama, merosak, rosak. Kita ingat rosak, kemudian gaduh, pecah, perpecahan, kemudian maruah dan juga dendam. Rosak, gaduh, pecah, maruah, dendam. Rosak, gaduh, pecah, maruah, dendam. Tak kisahlah pelajar nak buat macam mana, kalau boleh buatlah kata-kata kunci yang boleh mengingatkan pelajar. Dan apabila soalan keluar, jelaskan sebab mengumpat dan memfitnah dilarang Islam, maknanya kamu boleh jawablah dengan mengingat kata kunci yang ada kat sini. Maknanya pandai-pandailah nanti dalam bila menjawab tu, olah ayat tersebut. Okey, yang seterusnya,
Akibat mengumpat dan memfitnah, makna kesan, kesan mengumpat dan memfitnah. Okey, boleh berlaku permusuhan dan huru-hara. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Boleh melakukan permusuhan dan huru-hara. Ini makin besarlah. Mula-mula dendam kecil-kecil dan menyebabkan huru-hara di kalangan masyarakat disebabkan oleh kerana mengumpat, memfitnah. Okey, masyarakat Islam akan sentiasa mundur bila dah berlaku permusuhan di kalangan umat Islam. Jadi masyarakat Islam kita akan menjadi mundur dan akan terputusnya silaturahim dan menghalangnya perpaduan. Okey, dan hidup menderita di dunia dan mendapat azab di akhirat. Kalau maknanya dekat dunia ni dia mati dengan keadaan dia memutuskan silaturahim, ada sifat dendam, mengumpat dan memfitnah dari itu, dia tidak tak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat bertaubat, tak mohon maaf kepada orang yang diumpat itu ataupun yang dizalimi, maka dia akan mendapat azab di akhirat, dan juga hidup menderita di dunia dan mendapat azab di akhirat. Okey, dan yang terakhir iaitu cara bagaimana kita nak mengatasi daripada sikap suka mengumpat dan memfitnah. Yang pertama sekali, kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, dan bila kita sedar perkara ini, insya-Allah perkara mengumpat dan memfitnah itu kita dapat elakkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita kena semaikan sifat kasih sayang sesama Muslim, sayang kawan kita, dia sayang kawan kita, kita tak rela kawan kita disakiti, dizalimi. Okey, kemudian kita kena sentiasa banyak bermuhasabah diri. Kita tengok, jangan kita nak tengok salah orang je, tengok salah kita. Kalau kita tuding tuding jari itu, jari telunjuk satu tunjuk kepada arah yang kita nak tunjuk tu, tapi ada 3 lagi akan kembali kepada kita. Maknanya tengoklah kelemahan dan juga kekurangan dalam diri kita. Jangan asyik nak tengok kelemahan dan kekurangan orang lain. Dan yang seterusnya, jadi kita kena selesaikan masalah menurut Al-Quran dan hadis. Kalau ada perkara yang perlu dibincang, kita bincang dengan cara yang baik. Jadi cukup setakat itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada video ataupun sesi akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga jangan lupa share video ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang menonton. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.